Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustaz nak mengajar konsep kehambaan dalam Islam. Okey, konsep kehambaan dalam Islam tahun 1. Okey, semua dah sedia nak belajar apa itu konsep kehambaan dalam Islam? Okey, jom kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Semua makhluk di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Okay, semua benda yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Okay, apa yang Allah cipta? Contoh dia, kita boleh tengok kat sini gambar dia, manusia. Okay, jadi Allah cipta kita semualah, kita ni manusia. Daripada kecil, daripada bayi menangis kecil, nangis kecil. Lepas tu kita pun makin besar, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, bekerja, macam Ustaz ni lah bekerja. Lepas tu, kahwin, dapat anak, dan kemudian tua. Dan apabila dah tua, meninggal dunia, kemudian Allah bangkitkan semula daripada tanah dan kita akan bertemu dengan Allah dan Allah tanyalah apa yang kita buat dekat dunia ni. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, ni adalah contoh-contoh ciptaan Allah. Apa benda gambar atas tu? Gambar katak Allah yang cipta, burung hantu, apa lagi, harimau, laba-laba, siput, penyu, lebah, ikan, monyet, ikan hiu, semua tu Allah yang cipta. Tu gambar apa? Gambar awan. Awan tu Allah yang cipta. Kalau tak ada awan, kita semua mungkin kena hempap dengan batu meteor sebab tak ada awan. Jadi Allah sayang kepada kita, jadi Allah buat awan supaya melindungi bumi daripada batu meteor. Okey, tarik bintang, itulah. Okey, pokok. Allah juga sayang kepada kita, jadi Allah cipta pokok dan rumput supaya kita boleh makan daripada hasil tanaman buah itulah, pokok tu. Dan rumput supaya lembu boleh makan rumput. Kita pula makan daging lembu. Sayangnya Allah pada kita, macam-macam nikmat Allah bagi pada kita. Okay, Allah adalah Tuhan kita. Kita hamba Allah, kita perlu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah ni adalah Tuhan kita. Tuhan ni pencipta kita semua. Kita ni hamba Allah. Hamba ni perlu ikutlah apa saja yang Allah mahu, kita perlu ikut, perlu buat. Kita perlu taat kepada Allah. Taat ni apa maksud dia? Taat ni patuhlah perintah Allah. Okay, seterusnya, dalil penciptaan manusia. Okay, Ustaz baca sikit. Dalil nakli Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia. Khalaqal insana. Khalaqal insan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia. Surah Ar-Rahman ayat 3. Jadi terbuktilah dalam ayat Al-Quran, ayat Al-Quran menyatakan bahawa Allah lah yang menciptakan manusia. Kita bukan berasal daripada monyet. Kita diciptakan oleh Allah. Kisahnya, kita wajib melakukan suruhan Allah. Kita wajib melakukan suruhan Allah. Apa saja yang Allah suruh, seperti solat, apa lagi, mengaji, puasa, bayar zakat, pergi haji, tolong ibu bapa, jangan kacau adik, apa lagi, main sama-sama dengan adik, jaga adik, tolong abang, tolong kakak, semua tu Allah suruh. Allah suruh buat benda-benda baik saja. Allah tak suruh buat benda yang jahat. Kita wajib meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah ni macam mana? Bergaduh, ejek kawan, semua tu kita tak boleh buat. Apa lagi? Mencuri, kita tak boleh mencuri. Okay, seterusnya, kita akan ditanya di pada mahsyar oleh Allah tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Nanti Allah akan tanyalah apa yang kita buat
dekat dunia ni. Contohlah Ali. Wahai Ali, dulu apa yang kamu buat dekat dunia dulu? Okay, Ali pun jawab, wahai Allah, aku dulu suka bersedekah. Jadi Allah pun perintahkan, wahai malaikat, temanlah Ali ni masuk ke dalam syurga. Bila dah masuk dalam syurga, malaikat pun cakap, sejahteralah ke atas kamu atas kesabaran kamu dekat dunia dulu. Walaupun Allah uji, kamu tetap bersabar dan melakukan kebaikan. Jadi masuklah kamu ke dalam syurga. Yang dalam gambar ni hanyalah gambaran, bukan yang betul-betul lah. Yang betul-betul lagi hebat. Okay, yang kat sebelah ni gambar apa? Ni gambaran sahaja, gambaran ahli neraka. Contohlah, contoh nama dia siapa? Acong lah. Acong kan bukan Islam. Jadi Allah pun tanya, Acong, kenapa, apa yang kamu buat dulu kat muka bumi? Jadi Acong cakap, saya hanya saya sembah patung. Acong cakap, saya sembah patung. Jadi Allah pun cakap, wahai malaikat, ikat Acong ni campak dalam neraka. Jadi menangis-nangislah. Ya Allah, kembalikan aku semula ke dunia. Aku nak buat kebaikan. Aku nak sembah Allah. Tolonglah selamatkan aku. Masa ni dah terlambat. Jadi janganlah kita buat jahat, supaya kita semua dapat masuk ke dalam syurga. Okey, ayat seterusnya ialah dalil nakli tentang kehambaan kepada Allah. Dalil nakli. Okey, ni dalil nakli. Okey, Ustaz baca. Dalil nakli tentang kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Okey, jadi Allah ni menciptakan jin. Allah cipta jin dahulu. Sebelum kita ada kat muka bumi ni, Allah telah cipta jin dekat muka bumi ni untuk apa? Untuk beribadah. Selepas itu Allah menciptakan manusia pula, lalu dihantar ke bumi untuk beribadah. Beribadah ni apa dia? Melakukan kebaikan kerana Allah Ta'ala. Okey, dia niat contoh, dia bagi sedekah. Saya bagi sedekah ni kerana Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan pahala kepada saya. Kalau orang kafir, dia bersedekah juga, tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi dia bersedekah pun tidak dapat pahala kerana dia tak percaya Allah itu Tuhan dia. Jadi tak dapatlah pahala. Jadi kita kena bersedekah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana harta, bukan kerana supaya dapat pujian, bukan. Okay. Ini adalah gambaran jin. Ni lukisan je lah, bukan betul-betul. Okay, jin ni ada dua, jin baik dengan jin yang jahat. Jin yang baik ni kita dia sentiasa beribadah kepada Allah, jin yang baik. Jin yang jahat kita panggil dia syaitan. Selalu menghasut manusia supaya melakukan kejahatan. Okey, manusia ada dua jenis juga. Yang Islam ni adalah taat kepada Allah. Manusia yang jahat pula macam mana? Apa kita panggil? Kita panggil kafir, tidak mentaati perintah Allah, melakukan larangan Allah. Okey, itu saja daripada Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pembelajaran kita pada masa yang akan datang.